Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. إلى حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى نية الشفاء ورفع البلاء والنصر على الأعداء وقضاء الحاجة وتيسير الأمور والقبول وعملا متقبلا وإلى أرواح من سابقنا إلى رحمة الله بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada tazkirah ringkas hari ini kita menggunakan kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Kita pada muka surat yang ke-11, muka surat ke-10, bertajuk Berkhitan. Tadi kan kita dah ceritakan sedikit sebanyak tentang syariat kelahiran. Kita recap kembali, antaranya adalah bila kita mendapat zuriat yang dikurniakan oleh Allah SWT dengan izin Allah SWT, memberikan khabar gembira kepada mereka yang mempunyai kelahiran bayi. Kedua, berazan dan iqamahkan bayi tersebut. Ketiga, tahnik. Keempat, memberikan nama yang baik. Seterusnya, pengurusan uri tersebut, apa yang perlu dilakukan pada uri tersebut telah kita nyatakan, dan akikah dan bercukur rambut. Kita berterus kita dengan seterusnya adalah berkhitan. Berkhitan atau berkhatan dalam istilah Melayu bermakna memotong kulit kuluk yang menutupi kepala zakar bagi lelaki dan memotong sedikit hujung kelentit bagi perempuan, klitoris. Terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun aw khamsun min al-fitrah al-khitanu wal-istihdadu wan-natful ibt wa taqlimul azfar wa qassus syarib. 5 perkara. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitrah itu 5 perkara atau 5 perkara termasuk daripada fitrah. Fitrah ini natural lah. Perlu buatlah. 1, khatan. Kedua, mencukur bulu kemaluan lelaki atau perempuan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting misai. Kalau kita tengok daripada agama Islam kita sekalipun telah mengajarkan automatik 5 perkara ini. Hikmahnya tidak bukan kebersihan. Jadi kita dah daripada 1400 tahun yang lalu telah cerita tentang kebersihan. Jadi kalau kita berkhatan, kita mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak dan sebagainya, memotong kuku je kita dah tahulah. Kalau cerita kuku saja, dengan tidak memotong kuku seminggu sekali saja dah tahu berapa banyak kuman yang ada di dalam jari jemari kita, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menggunting misai dan sebagainya. Germs lah boleh melekat, wallahu alam. Hukum berkhitan ada berbeza pendapat tentang hukum berkhitan ini. Ada yang mengatakan ia sunnah, dan mazhab Syafi'i pula mengatakan berkhitan wajib bagi lelaki dan perempuan, ya. Sepotong hadis daripada Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, al-khitanu sunnatun lirrijali makrumatun linnisa. Makrumatun, masya-Allah. Hukum qala SAW. Khitan itu disunatkan bagi kaum lelaki dan merupakan kemuliaan bagi kaum wanita. Manakala bagi mereka yang mengatakan wajib pula berpegang kepada sabda Nabi SAW kepada seorang lelaki yang baru memeluk agama Islam, alqi anka sya'ral kufri wakhtatin. Buanglah daripadamu rambut kekufuran dan berkhitanlah. Ini dalil yang mengatakan wajib berkhitan. Seorang anak yang baru lahir disunatkan untuk berkhitan ketika berusia 7 hari. Ada hikmahnya. Kita tengok anak-anak yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang berkhitan sunat, yang sunat pada umur primary 1 dan sebagainya, mengambil masa yang lama untuk baik, mungkin seminggu, 2 minggu dan sebagainya. Tetapi bila bayi tu dalam 7 hari, bila kita dah khitankan, masya-Allah tabarakallah, dengan izin Allah SWT, kurang 2-3 hari dah okey, dah baik terus, masya-Allah tabarakallah. Jadi kalau mampu lakukan. Namun tapi bukan lakukan sendiri, pergi doktor. Siapa yang lakukan sendiri? Tak ada, mudah-mudahan tak ada.
Namun kiraan ini tidak mengambil kira hari ia dilahirkan. Perlu diingatkan juga agar keadaan tubuh badan si anak selamat. Make sure the baby is healthy. Makanya perlu tanya kepada pakar. Makanya dengan kita sibuk dengan COVID-19 ni, selain panduan-panduan daripada Irsyad Muiz, kita ikut juga panduan-panduan pakar, yakni Ministry of Health. Kita perlu ikut, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habib Umar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habib Ali Al-Jufri hafizallahu tabaraka wa taala bertanya kepada Habib Umar Al-Hafiz, Habib Umar Al-Hafiz hafizallahu tabaraka wa taala tentang macam mana ni nak takut tentang penyakit ke, macam mana orang Islam ni perlu lakukan benda ni. Jawab Habib Umar senang aja. Kita tanam bijiran, benih, kemudian jadinya pokok, kemudian kita siram air, kita make sure pohon itu baik, dapat buah ke tidak, baik, balik tawakal kepada Allah SWT. Maksudnya usaha ada, kemudian tawakal kepada Allah SWT. Usaha kita adalah ikut panduan Irsyad, ikut panduan Menteri Kesihatan, kemudian tawakal kepada Allah SWT. Bukan alah takut virus, mana ada. Tolonglah, itu saya cakap banyak kali, kita ni bab yang kata kalau pakar agama je kita nak fight, tapi kalau yang kata pakar yang lain, artis ke apa, kita terus percaya. Yang bab salaman misalan, Allah lupa nak tutup ni, bab salaman, semua tak nak buat, tapi bab pemain bola buat, baru semua ikut. English Premier League buat, baru semua nak ikut. Mana ni? Mana keimanan kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Trust your religious leaders, tolong. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, perlu diingatkan agar juga take note keadaan tubuh anak. Okay, bismillah. Mana saya, maaf. Okay. Make sure anak itu sihat dan selamat, tidak mendatangkan kesan buruk selepas khitan dilakukan. Jadi tanya referral, tanya kawan-kawan, baca review, doktor ni okey ke tak okey ke, kat mana kena buat, bertanya, jangan lupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jika khitan dilewatkan, para ulama menggalakkan khitan itu dilakukan ketika anak berusia 7 tahun. Hal ini kerana pada waktu itu mereka diperintahkan dan dilatih untuk mengerjakan solat serta perlu berada dalam keadaan suci daripada najis. Jadi ceritanya dekat sini suci daripada, bukan suci dalam debu, suci daripada najis, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hikmah berkhitan boleh membawa kepada kesempurnaan beragama, membezakan antara orang Islam dan bukan Islam, menjaga kesihatan dan mengawal syahwat untuk lelaki dan perempuan, memelihara diri daripada bahaya penyakit. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah SWT. Kekurangan dari saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Terus bermohon kepada Allah SWT. Kita sekarang dah masuk bulan Sya'ban. Allah barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi dekat sekarang dah jinak-jinak lah dekat rumah, solat berjemaah serta keluarga, berjinak-jinak lah puasa-puasa sunat. Jadi nanti masuk bulan Ramadan, walaupun lah sekiranya ditakdirkan masjid-masjid kita tutup, tidak mengapa, untuk kebaikan, tetap masjidnya tutup, solat berjemaah tetap boleh berjalan, solat qabliyah ba'diyah boleh berjalan, bacaan Al-Quran, tilawat Al-Quran boleh berjalan, sedekah daripada rumah menggunakan penau masih boleh berjalan, pahalanya tetap ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa lagi, majlis ilmu semua ada online, masih boleh hadir, dapat juga pahalanya. Susah-susah dulu di dunia, nanti mudah-mudahan dekat akhirat kita senang, ya. Contribute lah dalam menyokong, jangan contribute dalam menyusahkan mana-mana pihak. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairul jazak. Kita jumpa lagi pada tazkirah ringkas yang lain, insya-Allah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.